Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati pengurusi majelis, yang berhormat Ustaz Datuk Ahmad bin Yahya, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, yang berhormat Tuan Guru Haji Zulkifli bin Ismail, Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Al-Fadil Ustaz Khairul Muntanazzar bin Ismail, Naib Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, ahli-ahli jawatankuasa Dewan Ulama, para pemerhati daripada PAS Pusat, Yang Berhormat Dr. Amzad, Yang Berhormat Ustaz Fauzi, Yang Berhormat Saudara Kamaruzzaman, ketua-ketua ulama daripada negeri, kawasan, dan semua para perwakilan yang hadir pada pagi ini. Pertamanya saya ucap terima kasih kepada Dewan Ulama yang sudi menjemput saya untuk menyempurnakan majlis perasmian Muktamar Dewan Ulama kali ke-62 pada kali ini. Kehadiran saya ini sebagai bidang terjun saja dan baru sekejap terjun ke dalam lubang. Alhamdulillah, terjunan saya itu tidak memberi sebarang bahaya, cuma satu kejutan saja. Alhamdulillah. Saya sebenarnya merasa gamang untuk berucap merasmikan Dewan Ulama ini kerana di hadapan saya ini sebahagiannya adalah guru-guru saya yang saya amat hormati, dan saya rasa apa yang saya nak cakap ni dia pun sudah tahu. Jadi itu yang jadi masalah. Cuma kerana memenuhi kehendak program yang memerlukan seorang rasmi, dan juga mungkin saya ingin berkongsi pandangan-pandangan, pengalaman dan juga harapan. Karena semenjak saya terlibat aktif di dalam PAS, saya ada harapan kepada parti, harapan kepada dewan-dewan, terutamanya Dewan Ulama. Dan mungkin hari ini saya boleh berkongsi harapan itu, dengan harapan saya itu boleh diterjemahkan dalam kehidupan. Lebih-lebih lagi dalam konteks hari ini, kita PAS ni berada suatu peringkat yang tersendiri. PAS hari ini bukan lagi PAS 20 tahun yang lepas, bukan lagi PAS 30 tahun yang lepas, dan bukan lagi PAS 50 tahun ataupun 60 tahun yang lepas. PAS hari ini sudah berada dalam suatu keadaan yang amat berbeza berbanding dengan suatu ketika dahulu. Dan kita pada hari ini dalam perjalanan politik negara, kita sekarang ini terlalu hampir dengan kuasa dan amat dekat. Saya merasa yakin wilayah umum yang akan datang ini kita akan menjadi kerajaan yang kukuh di Putrajaya, insyaAllah. Kita sepatutnya menang baru ni, tetapi ada hikmah yang tersembunyi, kerana semua yang berlaku ini ada hikmahnya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Dulu lagi kita sepatut menang, tapi kita kalah kepada Pakatan Harapan. Allah SWT mentakdirkan Pakatan Harapan memerintah 22 bulan. Lepas tu kita jadi kerajaan, kita jatuh balik, sekarang ni naik Pakatan Harapan. Semua ni sebenarnya kalau kita perhati, walaupun kita rasa kadang-kadang kecewa, tapi sebenarnya terlalu banyak hikmah.
22 tahun dulu Tuhan nak tunjuk kepada kita, kepada rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia ini menaruh harapan yang tinggi kepada Pakatan Harapan. Jadi Tuhan telah tunjukkan 22 bulan. Pakatan Harapan tidak boleh lihat. Harapan setinggi gunung, berderai menjadi gunung. Kata lagu, ada satu lagu menjadi debu. Dan kemudian Anwar Ibrahim ini mungkin Tuhan nak tunjuk kepada rakyat Malaysia. Masa 22 bulan Pakatan Harapan mereka, Anwar menjadi. Jadi kegagalan pada waktu itu kerana Anwar tidak memilih. Hari ini Tuhan bagi keluar kepada Anwar jadi Perdana Menteri, dan Tuhan nak tunjuk kepada rakyat, betul Anwar Ibrahim ini mampu membawa perubahan dan membela nasib rakyat. Setakat ni rasanya tidak nampak, apa-apa lagi. Jadi mungkin ini cara Tuhan menjelaskan kepada manusia, kepada orang Malaysia, bahawa parti-parti yang lain tidak ada kemampuan untuk mentadbir negara ini dengan baik. Maka sekarang orang memerlukan suatu pilihan yang baru. Di atas kekecewaan ini, pengundi Malaysia mengharapkan satu kerajaan yang baru. Dan kerajaan yang baru itu kita yang sepatutnya naik dan memimpin negara. Dan tempoh 5 tahun yang ada itu satu tempoh yang amat penting. Kita sudah menang 4 negeri.
kita, kepada wakil-wakil rakyat kita untuk mereka bercakap dan bersuara, membantu kerajaan, terutama kerajaan yang ada ni, bagaimana kita membangunkan negeri ini dengan asas dan juga kaedah Islam. Sebab itulah persiapan ilmu adalah satu persiapan yang amat penting. Dan ilmu ni sebenarnya jawapan-jawapan kepada seluruh isu ni sudah pun ada di dalam kitab-kitab Turath. Kalau kita buka kitab Turath ni, apa isu sudah ada, sudah dibincangkan. Dan ulama pada waktu itu advance dalam pemikiran dia. Saya ingat lagi waktu saya tingkat talimu, kita belajar fiqh bab perkahwinan. Antara syarat perkahwinan itu lelaki dan perempuan. Bukan gitu kan syarat dia? Kahwin ni lelaki dan perempuan. Saya soalkan ustaz saya dan saya tanya, buat apa letak syarat lelaki dan perempuan? Sebab orang kahwin memang kahwin lelaki dan perempuan. Kita tidak tahu rupanya 20 tahun lepas itu timbul cerita LGBT. Nah, sekarang ini timbul isu LGBT, ulama sudah nampak ke hadapan. Sebab itu meletakkan syarat kahwin ni lelaki dan perempuan. Rupanya ada zaman kita ni orang lelaki kahwin lelaki dan perempuan kahwin perempuan. Ini nak tunjuk jauhnya pandangan para ulama kita melihat, bukan setakat kita saja, terutama dalam mazhab Abu Hanifah. Sebab itulah banyak persoalan-persoalan dibincang dalam mazhab Abu Hanifah ni yang kadang-kadang orang fikir tak munasabah. Ya, sebagai satu contoh masalah yang dibincangkan, bagaimana kalau seorang itu berkahwin dengan lembu, lahir anak lelaki, lahir anak lelaki, dan bila cukup umur mari hari raya korban, boleh ke tak kita korbankan anak lembu itu? Itu sudah dibincang dalam kitab fiqh. Logiknya memang tak logik, takkanlah walaupun lelaki ini setubuh dengan lembu keluar anak manusia. Tapi dia bincang kerana boleh jadi akan berlaku. Makna jauhnya hukum-hukum yang kita panggil iftiradi ini sudah dibincang dalam kitab. Maknanya apa isu pun dalam kehidupan ini sudah pun dibincang. Jadi selesaikan oleh ulama kita. Tinggal apa yang ada pada kita hari ini ialah bagaimana menggali ilmu-ilmu yang ada dalam kitab ini dan melihat dalam konteks semasa, melihat dalam perspektif yang ada pada hari ini, bagaimana dasar-dasar isu-isu yang dibincang itu boleh kita terjemahkan dan boleh digunakan untuk menyelesaikan perkara ini. Bukan suruh ambil 100% kita ciplak. Sebab ulama ni dia berfikir, bercakap dalam zaman dia. Ada pandangan-pandangan itu yang terlalu ideal, yang mungkin kita tidak boleh bawa pada zaman kita. Tapi Dewan Ulama inilah yang mesti memainkan peranan ini. Sebagai contohnya dalam siasat syariah. Bila kita bercakap tentang negara Islam, kitab yang masyhur di kalangan kita adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Mawardi. Tetapi banyak ulama mengkritik, kemudian para pengkaji mengkritik pandangan Al-Mawardi kerana terlalu ideal. Kalau kita betul-betul pegang nak latih pemimpin negara ni seperti mana disebut oleh Al-Mawardi, hampir mustahil dalam konteks moden ini untuk kita jumpa. Sebagai contohnya syarat Al-Mawardi sebut al-ilmu, ada ilmu. Nak jadi khalifah pemimpin mesti ada ilmu. Ilmu ni al-ilmu al-muaddi ila al-ijtihad. Ilmu yang membolehkan dia berijtihad. Kita nak cari mana? Individu yang boleh berijtihad. Bukan hanya mustahil mutlak, tapi nak cari mustahil dalam mazhab pun kita tak jumpa hari ini. Jadi kalau kita berpegang 100% dengan pandangan Mawardi ini, maka kita tidak boleh melantik pemimpin. Baca juga menubuh negara. Negara ni kena ada satu saja. Tak boleh pecah-pecah negara. Zaman dulu boleh kita buat khilafah ni kerana negara-negara ni dikuasai dengan peperangan. Ada central government di Iraq pada waktu. Jadi bila mengetah kita boleh letakkan di bawah satu kerajaan. Tapi hari ini macam mana? Malaysia, Indonesia, Brunei, takkanlah kita nak perang semua latih seorang pemimpin. Maka sebab itu kemudian timbul pandangan
Ia meletakkan bahawa negara ni boleh jadi dua dengan syarat dipisahkan oleh laut ataupun oleh sungai. Payah juga kita nak cari. Maka sebab itu lahir pandangan yang lebih mudah, yang lebih praktikal. Cuma minta maaf, setengah orang tak suka nama ni. Dan saya pun, kerana saya suka sebut nama-nama inilah, saya digelar sebagai Wahabi. Hari ni tak pakai jubah ni sebab saya ada jubah hitam. Kalau saya pakai jubah hitam, nanti orang kata Syiah pula. Jadi baiklah saya pakai baju orang Melayu, iaitulah batik. Karena dalam Quran usbuk fal yubattikunna, berbatiklah kamu. Jadi lahirlah pandangan yang ditulis oleh Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Ibn Taymiyah dia bersifat realistik dan praktikal. Dia tahu pandangan Mawardi, Abu Ya'la Al-Hambali dan sebagainya itu hebat. Tapi mencari tokoh-tokoh yang memenuhi ciri-ciri itu hampir mustahil dalam dunia hari ini. Maka dia mengemukakan dua syarat saja untuk jadi pemimpin, iaitulah gapo dia? Gapo dia dua? Disebut berdasarkan kisah Nabi Musa di Madian. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Dua saja syarat, iaitulah quwwah wal amanah. Nak sebut amanah tak apa sedap musilah ni, serabut dengan orang. Al-quwwah ialah kelayakan, orang yang layak. Wal amanah, orang yang boleh dipercayai. Quwwah ini melihat kepada position. Position mana? Kalau sebagai panglima perang, kita mesti seorang yang berani, yang lantang, macam yang Mak Bawah Mak Menteri Besar Kedah. Sebab dia panglima perang, kena nak berani. Tapi bila letak jadi bendahari, jaga amanah, wakaf dan sebagainya, keutamaan ialah al-amanah. Nak cari orang ada kuah dan amanah serentak memang agak sukar. Tapi kena tengok kepada position. Yang macam mana kita nak letak. Jadi dua syarat yang sebenarnya realistik dan praktikal. Inilah kita kata cara melihat, cara kita menilai dan memahami wakil. Sebab itu dalam pandangan-pandangan kita tidak boleh terlalu lekat. Bahasa orang kasar dia panggil jum ataupun rigid. Tapi bagi saya terlalu ketat. Dan jangan terlalu luas, terlalu longgar sehingga siapa pun boleh. Jadi tu Imam Ismail asal baca sedak ya, pakai luar pendek pun tak apa. Tak boleh juga lah gitu. Jadi ada benda tu, itu terlalu longgar orang panggil. Dia setiap hari duk main dengan seluar pendek, tapi kerana dia baca sedak suruh jadi tu imam. Tak kena lagu. Jadi kita duduk di tengah-tengah sebab sifat Islam itu sendiri ialah wasatiyah, ada wasatiyah Islam. Apa yang saya nak masukkan ialah menggali ilmu, menggali dan mengambil mana yang lebih praktikal dan sesuai dengan realiti yang ada pada hari ini. Macam mana kita nak terjemahkan prinsip-prinsip agama dalam konteks Malaysia pada hari ini? Kita sebenarnya belum selesai lagi isu-isu ni, kita tidak selesai. Bila kita bincang, adalah kita tu, ada kita ni, tapi satu rumusan yang konklusif untuk diguna pakai dalam konteks politik negara dan negeri yang kita merintah, kita tidak ada. Kalau kita cari dokumen dalam parti, tak ada dalam parti. Dokumen yang kemah yang kita boleh ambil guna pakai dalam pentadbiran di negeri dan juga negara. Dan sebab itu saya nak supaya peranan ini dimainkan oleh Dewan Ulama. Dewan Ulama mesti ke depan memahami isu dan mesti faham apa benda dia nak cakap. Jangan asal cakap saja. Kadang-kadang ada yang banyak cakap tapi tak kena tempat. Dia tak tahu, dia cakap. Masalah juga.
Dan kadang-kadang kalau kita minta maaf, ni saya ambil hasrat saya dan saya dengar di luar. Sebab saya berkawan ni agak luah juga. Dengan orang bukan Islam, dengan budak-budak muda. Antara orang kritik kita ni, kita lah bukan ulama. Dia sebut ulama. Ialah bila cakap halal haram. Halal haram. Alternatif tak ada. Alternatif tu tak ada. Kita kata ini haram. Baik, apa alternatif? Terutama dalam konteks hiburan. Hiburan ni jawapan kita nasyid saja. Bukan semua orang suka dengan nasyid. Kadang-kadang ustaz pun tak minat dengan nasyid. Bukan kata orang biasa, ustaz kata tak minat dengan nasyid. Jadi apa alternatif kita? Kita boleh kata ini muzik ni tak betul, muzik ni tak betul, tapi di mana alternatif? Sebab hiburan ni keperluan dalam hidup. Imam Ghazali kata kalau seorang individu itu tidak tersentuh hatinya mendengar deruan angin, desiran daun, aliran air, kicauan burung, maka kata Imam Ghazali, orang ni hatinya mati. Orang ni hati mati. Makna apa? Makna kita manusia ni, jiwa kita ni, kita nak pada hiburan. Itu bahasa mudah. Jadi sekarang dikenal daripada awal lagi. Macam kita di Kelantan, minta maaf saya sebut, bukan saya nak, sebab saya sebagai pada kerajaan dulu. Kita di Kelantan pun, kita jadi macam meraba-raba. Tapi nasib baik Kelantan ni kerana pemimpinnya ulama, Tok Guni Aziz, Datuk Ahmad Yaakob, dan sekarang ni Datuk Panglima Perang ni orang yang mengaji agama. Alhamdulillah. Bayangkan kalau menteri besarnya bukan orang berpendidikan agama, dia akan meraba, tak tahu nak pergi ke mana, sebab kita tidak memandunya. Kita tengok DAP, sebut DAP, sebab saya rasa dia sama tak tadi kursi. Saya ni memang anti DAP daripada dulu lagi, tapi kerana parti buat keputusan berkawan. Kali ikut saya memang tak berkawan. Daripada awal kali ikut saya, tapi dah parti buat keputusan, itu keputusan kita semua, kena terima lah. Baik, kita tengok DAP ni dia sudah ada siap dengan blueprint. Tukar orang putih ni bahaya nak sebut. Mengapa 2-3 hari pun tak keluar juga. Blueprint, ada roadmap dia. Sebab tu bila dia jadi kerajaan 22 bulan kita nampak dah dia berjalan dah perancangan dia dengan tidak payah bisik. Kita jadi menteri pendidikan duk bincang warna kasih, tidak kau berat tak kita ni yang mentaliti Melayu tu pesara universiti tu. Jadi menteri pelajaran duk bincang isu warna kasih. Orang sudah bagi bantuan ke sekolah Cina, sudah naik darah, sudah bagi itu ini. Sebab apa? Sebab dia sudah ada dalam kepala dia. Kalau kita jadi kerajaan, ini yang kita nak buat. Dan ini bila dia jadi kerajaan, dia senyap sekian ni, tapi bergerak. Kalau tidak, macam mana Perdana Menteri boleh peruntukkan 10 bilion untuk IRL di Pulau Pinang. 10 bilion nak buat jalan kereta api saja. Keperluan air yang merupakan basic needs manusia di tiga negeri, Kelantan, Sarawak dan Labuan, bagi 1.1 bilion saja. Mana lebih perlu kereta api dengan bekalan air? Maknanya hebat siapa? Hebat DAP lah. Dapat 10
billion. Itu contoh yang paling mudah. Bagaimana mereka bergerak dengan senyap-senyap dan ada planning di belakang. Ini contoh maksud kita faham. Jadi sebab tu saya nak minta partilah secara umum. Tapi Dewan Ulama ni kena initiate supaya menyediakan kerangka-kerangka. Kita ambil ini aspek ni sesuai dengan yang dikenaki negarawan apa semua tu. Kita kena ada poin-poin ni dan kita bagi nombor satu bagi negeri. Pilih apa nak buat. Kelantan apa yang perlu ditambah baik. Kedah apa yang perlu dilaksanakan. Di Terengganu sebagai contoh. Biar Dewan Ulama ni memainkan peranan ini. Memberi input akademik supaya kita boleh bergerak nampak inilah pembangunan ataupun kerajaan yang ditabir dengan dasar Islam. Itu yang paling penting yang saya rasa itu. Tetapi nak sampai tadi macam Ketua Dewan Ulama sebut, kita kena ada ilmu. Ilmu pula ilmu yang mantap. Jangan kita tahu sikit-sikit. Yang kita sebut dalam apa tu? Dalam ceramah dalam fiqh tu kan. Al-hukmu ala syai' far'un min tasawwurihi. Kita nak jatuh hukum satu benda kena dulu bagi. Orang kata kena bagi. Kena bagi dulu. Jadi hari ini kita kena memahami realiti. Pemikiran moden, ideologi yang ada. Waktu saya belajar di England, minta maaf mungkin nak beragah, nak cerita. Waktu saya buat masters di England itu, kebetulan pensyarah supervisor saya padri Kristian. Dia cuti setiap tahun sebulan pergi ke mana? Ke mana? Swahili. Swahili dia pergi berdakwah. Dakwah cara dia lah, mengkristiankan orang di Swahili. Swahili ini bumi Islam. Dalam kitab Arab dia panggil As-Sawahil. Kitab-kitab lama. As-Sawahil itu ialah Swahili. Orang Swahili ini bahasa dia berasal pada bahasa Arab. Tulisan dia pun berasal daripada bahasa Arab. Ada 3 negara dalam dunia ni hasil daripada kedatangan Islam mencipta abjadnya sendiri dan mengeluarkan bahasanya sendiri. Pertama India, Urdu. Urdu tu berasal daripada Arab. Tulisan dia. Cuma dia tambah cho. Tambah so tu dia tambah. Tu Urdu. Mari ke Malaysia, Jawi. Tulisan Jawi ini betul-betul tulisan Arab Quran. Cuma tambah ambil hak Urdu tu ada tambah cho dan go dan sebagainya. Dia yang ketiga ialah Swahili. 3 bumi ini, India, Tanah Melayu dan juga As-Sawahil atau Swahili. Dia ni supervisor saya. Dia Kristian. Dan dia bergerak. Tapi saya nak sebut dia belajar di tempat saya tu. Tempat saya belajar tu dia ada kursus diploma lanjutan untuk padri Kristian. Diploma lanjutan untuk padri-padri Kristian di Indonesia, di Asia Tenggara. Mengaji tentang Islam. Saya tanya dia kenapa? Sebab dia kata kita nak faham agama Islam, nak tahu adab-adab supaya mudah kita masuk dengan orang Islam. Siapa mereka tu? Salah seorang padri itu daripada Kalimantan, pakai sokok hitam, jumpa dengan saya, Assalamualaikum. Saya tak tahu masa terjawablah salam. Jawab salam. Tanya nama apa? Pak. Nama Yaakob. Duduk borak dengan dia, rupanya padri Kristian. Nama sebenarnya Jacob. Guna nama Yaakob. Saya sumpah dalam menatan ni kalau aku tahu tak jawab salam. Itu contoh dia. Dan supervisor saya disebut di England, siapa-siapa yang nak jadi padri, priest, dia mesti ada Bachelor of Science. Nak jadi padri, sebab dia nak jadi padri dia ada kursus Trinity, buat degree Trinity ataupun diploma Trinity. Tapi syaratnya basicnya mesti ada Bachelor of Science, BA Science. Nak jadi padri. Saya tanya kenapa boleh? Dia kata sebab orang barat ni pikirannya moden. Mereka berfikir secara saintifik.
Jadi kalau kita nak berdakwah kepada mereka, kita mesti memahami pemikiran mereka, menggunakan bahasa yang sesuai dengan mereka dan argumen-argumen yang tepat dengan orientasi mereka. Siapa lagu tu? Dia kenal musuh. Mengenali musuh, barulah kita boleh masuk dengan dia. Imam Ghazali sendiri, kalau kita tengok dalam sejarah, kita nak berhenti berapa? Pukul 1. Kejap, saya nak habis dah ni. Semua dia tengah mari ni kena keluar dulu. Imam Ghazali sendiri, sebelum dia mengkritik falsafah, dia mengkaji falsafah dan memahami falsafah sehingga dia mengeluarkan buku Maqasidul Falasifah. Dalam Maqasidul Falasifah ini, Imam Ghazali menjelaskan satu persatu isu dan topik yang dibincangkan dalam falsafah. Mana dia menguasai betul-betul falsafah. Bila dia faham semua, dia tahu selok-belok, dia mengkritik falsafah dengan bukunya yang kedua, Tahafutul Falasifah. Tahafut ni terjemah apa? Saya terjemah kecelaruan. Orang putih terjemahkan buku ni dalam bahasa Inggeris, The Incoherence of the Philosophers. Kecelaruan ahli-ahli falsafah. Dalam tu dia kritik satu persatu pemikiran dan isu yang dibahaskan oleh ahli falsafah pada waktu itu, dan dia mengkafirkan ahli falsafah ni dalam 3 isu. Kerana tu buku itulah akhirnya pengajian falsafah lumpuh di seluruh bumi Islam dalam negara Sunni dan muncul di kalangan Syiah dengan falsafah yang dibawa oleh As-Suhrawardi. Imam As-Suhrawardi dengan Al-Ishraqiyah, pemikiran falsafah Al-Ishraqiyah, Illumination. Tapi lumpuh di seluruh dunia Sunni, mati. Timbul balik falsafah ni di Andalus, iaitu bila mari Ibn Rushd. Ibn Rushd jawab balik dengan bukunya Tahafutut Tahafut. Tapi kita tak nak bincang falsafah lah. Ini kita boleh. Tapi saya nak sebut bagaimana Imam Ghazali sebelum dia mengkritik falsafah, dia memahami satu persatu falsafah. Hari ini kita sebagai pejuang Islam, terutama ulama, mesti memahami pemikiran moden. Mesti mengenali ideologi-ideologi ini. Mengetahui tren-tren ini. Dan kita tidak boleh terpisah daripada realiti. Kalau tidak, kita tak boleh nak jawab. Jawapan-jawapan kita kadang-kadang orang ketawa. Sebab apa? Terlalu dangkal dan kita tidak kenal apa yang kita kritik. Ini penting. Sebab saya berkawan dengan orang-orang yang bukan pah. Kadang-kadang dia kritik. Kenapalah cakap macam tu, dia kata. Dia beritahu saya kenapa. Kita nak jawab macam mana? Tak boleh jawab senyap. Sebab itu tanda kita tidak memahami. Sebab itu kita mesti faham, kenal, barulah kita boleh memberi satu jawapan yang tuntas dan boleh menghancurkan terus pemikiran-pemikiran yang tidak Islam. Ini cabaran ilmu, intelektual. Dan saya melihat pertarungan kita dalam dunia moden pada hari itu, terutama di Malaysia, pertarungan intelektual. Kita bukan lagi boleh bertarung dengan semangat, boleh takbir apa semua. Tapi apa yang kita nak buat kalau kita mengerti? Orang nak tengok, contoh tengok Indonesia, calon presidennya Anies Baswedan mengemukakan perancangan-perancangan ekonomi dia. Kalau dia jadi presiden Indonesia, apa yang dia akan buat untuk menyelesaikan isu ekonomi Indonesia? Jadi kita ni nak jadi kerajaan di Malaysia pun, kita kena ada. Sekurangnya ada pasukan kita. Mengenal pasti apa masalah kita Malaysia dan apa penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang. Itu ada. Walaupun kita sudah ada wings ni besar mana. Tapi berapa orang di kalangan kita membaca dan berapa orang yang menghuraikan wings ini kepada masyarakat. Tapi itu yang tercapai. Sebab lepas ni, katalah wilayah akan datang, orang akan tanya kita pah, lakukan mana kalau pah mereka? Apa yang kita nak buat di Malaysia? Sekarang pun kadang Anwar tanya, kalau pah jadi kerajaan, macam mana nak selesai isu? Nak selesai macam mana isu? Telur tak ada, gelap, saya senang saja. Tukar kerajaan, baru selesai masalah. Itu jawapan saya. Jadi itu contoh. Dalam temu ramah, Anies Baswedan itu sekarang ini tersebar viral. Dan orang puji dia, ini calon presiden di Indonesia. Sudah ada pandangan-pandangan, teori-teori bagaimana menyelesaikan masalah. Maka sebab itu inilah cabaran. Saya letak ini sebagai cabaran dan harapan.
Terutamanya tadi Ustaz Maya saya nak sebut tentang muda, tapi biarlah karena masa yang tidak mengizinkan. Tapi antara cabaran besar kita bagaimana mengurus kemenangan dan memastikan sokongan terutama daripada generasi muda ini kekal sehinggalah pilihan raya yang akan datang. Ini cabaran yang besar. Sebab anak muda ni dia idealis. Dia bukan ideologis. Dia idealis. Dia idealis, dia nak tengok apa yang hebat saja. Kita ni orang PAS ni mari Gajah 5 letak calon undi belakang. Maruh tu sebelum pilihan raya tengok undi PAS juga. Pejamat baru PAS, tak pakuh ke lain. Tapi anak-anak muda hari ni tidak lagi tu. Dia tidak suka kita. Saya sebut ni keluarga saya sedikit, keluarga jauh-jauh. Bila kita borok dengan sebelum pilihan raya, dia sokong PAS je. Tapi pilihan raya ni tengok calon. Dia boleh jawab macam tu. Dia sokong PAS, dia suka kan? Tapi pilihan raya ni dia nak tengok calon pilihan raya yang lepas. Dia nak tengok calon tu macam mana. Kalau tak kena dengan hati dia, dia tak akan undi. Itu cara orang muda hari ni. Orang muda berfikir tidak suka kita. Kita ni ideologis. Asal PAS saja tak kira Gajah 5. Suka tak suka, suka bela-bela, pakuh bela-bela. Lah gitu. Marah tapi kerana PAS pakuh lah juga. PAS nyoba natai ni kata jadi calon pun tak apa. Tapi orang muda hari ini bukan macam tu lah. Dia lain. Jadi ini antara cabaran yang perlu kita urus. Saya serahkan semua ini kepada kebijaksanaan Dewan Ulama PAS Malaysia untuk memastikan kita kekal relevan, dominan dan menang dalam pilihan raya yang akan datang. Sebelum saya akhiri, saya lancarkan tabung kecemasan dana kebangkitan plastik. Minta sedia semua duit, tak ada sikit bagi banyak. Kalau tak ada duit bagi kad kredit, urus dia terima belaka. Begini saya resmikan Muktamar Dewan Ulama kali ke-62 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.